Okey, seterusnya wujudnya peraturan dan undang-undang baru. Okey, so perluasan dasar ekonomi kapitalis. Okey, seperti yang kita tahu, kapitalis ni datangnya daripada, idea ni datang daripada Karl Marx. Okey, Adam Smith. Okey, Adam Smith ni datang daripada US. Okey, so idea mengenai kapitalis ni, okey, dia merebak ke seluruh negara. Idea lah, basically it's about idea. Okey, contohnya seperti penswastaan dan liberalisasi perdagangan. Apa itu penswastaan? Okey, penswastaan ni contohnya macam kat negara kita, kalau dulu dia adalah sebuah badan kerajaan dan kita telah menswastakan badan kerajaan ini kerana kita nak kurangkan beban kewangan kerajaan. Okey, contohnya macam Pos Malaysia. Dulu dia adalah sebuah badan kerajaan, tapi kita telah swastakan dia supaya dia boleh kenakan duit yang berapa banyak, charge yang dia nak kenakan. Okey, and then servis dia pun lebih bagus lah sebelum dia di kerajaan dan selepas diswastakan. Okey, dan liberalisasi perdagangan ini pula adalah kebebasan. Maknanya liberalisasi ni, maknanya tak ada cukai kurang. Perdagangan antara negara ke negara tu biasanya dia akan dikenakan cukai. Tapi bila dia ada konsep liberal maksudnya tak ada sekatan. Okey, so maknanya perdagangan antara sebuah negara ke negara yang lain, dia boleh berdagang tanpa ada sekatan. Okey, tanpa ada kenakan cukai, tanpa ada undang-undang yang ketat. Okey, itu maksud liberalisasi perdagangan. Okey, demokrasi sebagai pilihan politik. Kita pun dah ada penerapan selepas, macam contohnya macam Malaysia ni, idea demokrasi ni datang daripada British, betul tak? Selepas kita dijajah, okay, British memberikan untuk kita membuat pilihan raya secara demokrasi. Pilihan secara dari pilihan raya tu dia melambangkan demokrasi. Okey, seterusnya peningkatan kesedaran dalam hak asasi manusia. Okey, kita pun dah sedar tentang hak-hak pengguna, hak pekerja. Okey, tu kesedaran tu datang daripada pihak-pihak barat lah. Sebelum ni mungkin kita tak ada, kita tak berapa sangat. Tapi bila berlakunya globalisasi ni, kita dah mula dapat maklumat mengenai hak asasi manusia, apa hak pekerja, apa hak apa hak-hak pengguna. Okey. Alright, seterusnya konvensyen dan perjanjian tentang alam sekitar. Ini tadi yang berkaitan dengan kumpulan-kumpulan G7, G8. Okey, diorang adanya undang-undang baru berkaitan dengan alam sekitar. Okey, okey, tujuan dia untuk boleh berkaitan dengan biodiversity, lapisan ozon, penghapusan sisa berbahaya dan perubahan iklim. Contohnya dia wujudkan satu grup, satu organisasi. Negara-negara, ada beberapa negara yang besar dan diorang membincangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam sekitar. Okey. Alright, seterusnya kita ada perjanjian perdagangan pelbagai hala. So, contohnya macam Malaysia ni, dia dah join macam-macam organisasi. Okey, tak semestinya dekat ASEAN, dia dah join banyaklah okay, nanti kita pergi detail lah. Kita akan pergi detail dengan blok perdagangan apa yang melibatkan Malaysia. Okay, so dia juga pergi kepada perjanjian pelbagai hala untuk perkhidmatan harta intelek dan komunikasi. Okay, perjanjian pelbagai hala mengenai pelaburan. So yang ni semua adalah organisasi-organisasi yang melibatkan negara-negara lain. So maknanya dia nak menunjukkan kat sini bahawa Malaysia ni dia dah pun mengalami globalisasi apabila dia telah join organisasi-organisasi yang melibatkan negara-negara lain. Maknanya kita boleh duduk satu meja, kita boleh bincang mengenai perkhidmatan harta intelek. Harta intelek ni macam ni lah, kita patent kan. Contoh kita buat buku, kita tak nak orang tiru, so inilah kita patent kan.